Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan belajar Sains Tingkatan 5 KSSM Bab 3 Kelestarian Alam Sekitar. Tajuk 3.1 Kitaran Hayat Produk. Pertama sekali, kita perlu mengetahui apakah maksud jejak karbon ataupun carbon footprint, iaitu jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti, produk yang digunakan dalam kehidupan seharian. Inilah contoh label jejak karbon yang ada pada botol susu, iaitu menunjukkan 900 gram karbon dioksida dibebaskan bagi lebih kurang 500 ml susu. Ini adalah label cekap tenaga, iaitu bintang pada label cekap tenaga ini menunjukkan kecekapan barang elektrik tersebut dapat menjimatkan tenaga. Label 5 bintang menunjukkan barang tersebut mempunyai kecekapan tenaga yang paling tinggi. Contoh alat elektrik yang mempunyai label cekap tenaga ialah seperti peti sejuk, televisyen dan juga penyaman udara. Kita digalakkan untuk memilih label cekap tenaga yang mempunyai bintang yang paling tinggi. Seterusnya ialah jejak karbon dan tapak tangan karbon bagi sesuatu produk. Jejak karbon ataupun carbon footprint merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar sepanjang kita hayat produk itu. Manakala tapak tangan karbon pula ataupun carbon handprint merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam sekitar sepanjang kita hayat produk itu. Tujuannya ialah untuk mengurangkan jejak karbon dan menambah impak positif dalam kelestarian alam sekitar. Langkah untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau iaitu gas karbon dioksida. Antara langkah tapak tangan karbon ialah yang pertama, penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Contohnya ialah bahan binaan yang tidak boleh baharu dan membebaskan gas rumah hijau yang banyak digantikan dengan bahan binaan yang boleh baharu dan kurang membebaskan gas rumah hijau seperti simen digantikan dengan kayu balak. Langkah tapak tangan karbon yang kedua ialah pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Sebagai contoh, bateri yang boleh dicas semula dan panel suria merupakan produk dengan kitar hayat yang dipanjangkan dan kecekapan tenaga yang ditingkatkan. Seterusnya, yang ketiga ialah penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang paling tinggi. Penjanaan tenaga elektrik daripada stesen janakuasa seperti stesen janakuasa hidroelektrik yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu dan tidak membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera. Langkah yang keempat ialah pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Pengurusan sisa yang berkonsep 5R dapat mengurangkan sisa, iaitu yang pertama, refuse, tidak menerima produk yang tidak diperlukan. Yang kedua, reduce, mengurangkan kuantiti produk yang digunakan. Yang ketiga, recycle, kitar semula produk. Yang keempat,
reuse, guna semula produk, dan yang keempat ROD, iaitu memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos. Seterusnya, yang kelima ialah penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam singki karbon. Singki karbon merupakan tempat semula jadi seperti hutan dan lautan yang berfungsi menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Pengurangan karbon dioksida dalam udara berlaku apabila karbon dioksida melarut dalam air laut dan apabila diserap oleh tumbuhan hijau dalam hutan. Seterusnya ialah karbon yang terkumpul dalam biogesim dapat juga membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Seterusnya kita akan lihat kitaran hayat sesuatu produk. Kitar hayat umum bagi produk bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan sama ada di kitar semula atau dibiarkan mereput. Pengurusan cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian alam sekitar. Pada era serba moden ini, masyarakat perlu menguruskan sisa plastik dengan menggunakan idea pengurusan yang cekap untuk menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Contohnya, proses kitar semula upcycle merupakan satu idea pengurusan yang cekap yang digunakan untuk menghasilkan produk plastik baharu. Contohnya ialah beg daripada guni plastik ini mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada produk asalnya, iaitu guni plastik. Seterusnya ialah mikroplastik dalam rantaian makanan. Mikroplastik ialah kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm dan menjadi berbahaya jika berada dalam badan organisma akuatik. Sumber utama mikroplastik ialah sisa plastik yang berasal daripada pelbagai jenis produk plastik seperti botol, tekstil buatan manusia, cat dan peralatan elektronik yang dibuang. Mikroplastik dalam rantaian makanan. Mikroplastik berpindah melalui siratan makanan dari pelbagai organisma ke manusia dan juga mamalia marine. Cara untuk mengatasi mikroplastik ialah dengan mengurangkan sisa plastik dan mengurangkan penggunaan plastik. Kita lihat di sini gambar di mana mikroplastik ini dimakan oleh ikan dan diserap dalam daging ikan tersebut dan akhirnya menjadi hidangan kepada manusia. Sekian, terima kasih.